Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan bin Abdul Halim, nombor metrik di 191111544. Okey. Saya dan kawan-kawan memilih tema surah Al-Kafirun. Okey. Untuk mentafsirkan dalam surah tersebut. Okey. Saya akan menerangkan pada bahagian latar belakang. Okey. Surah Al-Kafirun ini mengandungi 6 ayat. Okey, surah Al-Kafirun ini surah yang ke-109. Okey. Maksud Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Okey, surah Al-Kafirun ini termasuk dalam surah-surah Al-Makkiyah. Okey. Latar belakang tersebut, surah tersebut adalah akidah orang-orang Arab dirosakkan oleh kepercayaan syirik. Okey. Mereka ni tak mengingkari kewujudan Allah SWT, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat Allah SWT. Mereka ni tidak mengingkari kewujudan Allah. Mereka percaya Allah tu ada, Allah tu esa, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat Allah SWT. Okay. Seterusnya mereka ni tidak beribadat dengan sebenar-benar ibadat. Okay. Seterusnya mereka ini mempersekutui Allah dengan berhala-berhala. Okay. Mereka ni menyembah Tuhan-Tuhan berhala mereka supaya dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Okay. Mereka ni percaya percayakan dikatakan syirikkan. Mereka ni percaya bila mereka sembah berhala-berhala mereka itu, mereka supaya berhala-berhala itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Okay. Seterusnya mereka ini mengiktiraf Allah yang menciptakan langit dan bumi, menggerakkan matahari dan menurunkan hujan. Okey. Itu dalil surah Al-Ankabut ayat 61. Okey. Mereka ni iktiraf Allah menciptakan langit dan bumi, menggerakkan matahari dan menurunkan hujan. Okey. Yang seterusnya, kaum musyrikin mendakwa mengikut agama Ibrahim. Okey, mereka ni mendakwa mereka ni mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Okey, tetapi mereka ini tersalah tafsir kerana mereka terikut adab resam nenek moyang mereka lah. Okey. Dalil surah Al-Ankabut juga ayat 63, bila ditanya siapakah yang menurunkan hujan dari langit dan menghidupkan bumi yang tandus, mereka tetap menjawab Allah SWT. Okay. Di dalam sumpah-sumpah mereka berkata demi Allah. Okay. Dan di dalam doa pun mereka berkata wahai Tuhan, wahai Allah. Okay. Bermaksud mereka ni dalam sumpah-sumpah orang kafir kan, mereka dalam sumpah mereka cakap demi Allah, demi Allah aku tidak buat. Okay. Dalam doa mereka menyebut wahai Allah. Okey. Lagi seterusnya, walaupun mereka ini beriman, okey, jika mereka beriman kepada Allah, namun kepercayaan syirik telah merosakkan kefahaman mereka seperti dirosakkan oleh adat resam dan syirik-syirik tradisional mereka. Okey. Walaupun mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka telah dirosakkan oleh kepercayaan adat resam nenek moyang mereka. Okey. Yang terakhir, mereka memperuntukkan satu bahagian dari tanaman-tanaman kepada Tuhan-Tuhan mereka dan satu bahagian dari anak-anak mereka. Okey, sehingga mereka membunuh anak-anak mereka. Okey. Yang terakhir ni, mereka memberi satu bahagian, macam contoh mereka bercucuk tanam mereka, satu bahagian untuk mereka dan satu bahagian untuk Tuhan-Tuhan mereka. Kiranya mereka percaya Tuhan-Tuhan mereka tu lapar. Okey. Lagi satu bahagian dari anak-anak. Okey, kiranya contohnya mereka membunuh anak mereka. Kira kalau macam anak mereka ramai, mereka bunuh anak mereka seorang kan. Kalau zaman dahulu, zaman jahiliah dulu kan, dikatakan mereka membunuh anak-anak perempuan kerana mereka percaya anak-anak perempuan membawa malang. Okey. Itu saja daripada saya.
Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Taqiyuddin bin Hassan Basri. Nombor kad matrik saya yakni D191111600. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang uslub nuzul yang ada pada dalam surah Al-Kafirun ini. Maka kalau kita dapat lihat pun sebenarnya uslub nuzul dalam surah Al-Kafirun ini amatlah istimewa. Hal ini kerana mengikut kisah telah diceritakan bahawa dalam uslub ini, yakni ketika Nabi Muhammad SAW ingin berjumpa dengan ataupun bertemu dengan puak musyrikin. Tujuan kedatangan beliau berjumpa dengan puak musyrikin untuk menerangkan bahawa agama Islam, yakni agama yang telah kita anuti sekarang ini, adalah agama yang berasal juga daripada Nabi Ibrahim AS. Kemudian dijawab balik oleh puak musyrikin, yakni dengan berkata, kami juga menyembah agama Ibrahim AS. Jadi mengapa kami harus meninggalkannya? Jadi apabila berlaku tanda tanya dan tiada kata sepakat yang dapat diberikan pada ketika itu, maka pihak musyrikin telah pun dan mengajukan cadangan yang berbunyi bahawa mereka mencadangkan bahawa Nabi Muhammad SAW mengambil jalan tengah, yakni dengan mereka menyembah agama Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad SAW juga perlu menyembah agama mereka supaya tidak berlaku kekeliruan dan juga dapat mengukuhkan antara umat Islam dan juga kaum musyrikin. Tetapi hal ini ditolak oleh Nabi Muhammad SAW kerana ianya melibatkan akidah, dan sesungguhnya perbuatan itu adalah syirik. Yakni syirik, kenapa? Syirik kerana menduakan Allah. Kerana kalau kita menyembah agama lain, terjerumus kita ke lembah syirik, yakni ke lembah dosa, yang mana seperti mana yang kita tahu, yakni syirik iaitu kita menduakan Allah, kerana Allah tiada dua dan hanya satu Allah sahaja, yakni Islam sahaja. Jadi disebabkan itu, seperti mana yang kita tahu pun, tiada tawar menawar dalam melibatkan hal akidah, kerana akidah Islamiah yang ada dalam diri kita haruslah dipegang teguh hingga ke akhirnya, seperti mana kisah yang kita tahu, seperti Bilal bin Rabah ketika beliau diseksa sewaktu memeluk Islam, tetapi beliau sedikit pun tidak kembali ke agama lama, yakni menyeru menyeru bahala-bahala yang puak musyrikin dengan mengesakan Allah, yakni dia berkata ahad, ahad, ahad. Begitu juga dengan Sumayyah, keluarganya Sumayyah, yakni yang mana keluarga mereka diseksa juga, tapi beliau tetap dengan pendirian yang teguh, yakni keimanannya hanya untuk Allah, dan matinya beliau dalam keadaan syahid kerana mempertahankan nama Allah. Okey, di situ kita dapat lihat bahawa dalam agama tiada tawar-menawar yang melibatkan akidah. Justru penegasan demi penegasan yang ditolak oleh Allah dalam surah Al-Kafirun ini. Kalau kita perhatikan, banyak menggunakan perkataan kul. Kul ini seperti mana yang kita tahu bahawa ianya adalah suatu perintah ilahi yang tegas, yang bayangkan bahawa persoalan akidah adalah urusan Allah SWT sahaja. Dan ini menunjukkan bahawa akidah kita sebagai Islam tidak boleh ditawar menawar untuk menyembah ataupun dengan berbuat sesuatu kepada agama yang lain. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Syafiq bin Muhammad Idris, memegang matrik di 173099990. Saya memegang bahagian terjemahan ayat dalam surah Al-Kafirun. InsyaAllah pada video ini saya akan mengupas sedikit berkenaan surah Al-Kafirun. Baik, surah ini adalah surah yang menyatakan
pembebasan diri daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan surah ini memerintahkan kita untuk sucikan ataupun bersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam ayat pertama kita lihat qul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kat sini kita tengok ayat pertamanya bermula dengan qul. Fi'al amar. Ini menunjukkan satu ayat penegasan, satu surah yang Allah bagi penegasan. Jadi Allah menyeru mereka dengan hakikat diri mereka yang sebenar dan menyifatkan mereka dengan sifat-sifat yang mereka yang sebenar, yakni mereka ni bukan berada di atas jalan yang benar. Mereka bukan orang-orang mukmin, malah mereka adalah orang-orang yang kafir. Tiada titik pertemuan di antara engkau dengan mereka. Ayat pertama ni menerangkan tentang hakikat perpisahan yang tak mungkin berlaku. Jadi ayat ni dia mencakupi ataupun dia berkenaan semua orang kafir yang ada dekat muka bumi ni. Tapi ayat ni dia lebih tujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut satu pendapat di mana di antara ketidakbijaksanaan mereka ni adalah mereka pernah ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sembah berhala mereka tu selama 1 tahun. Makna kata mereka ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembah berhala dulu, baru mereka akan sembah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ni menurunkan surah ini dengan memerintahkan kepada Rasulnya dalam surah ini untuk memutuskan hubungan dengan agama mereka secara menyeluruh. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat kedua ni, la a'budu ma ta'budun. Maksudnya, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Maksud kat sini, kerana itu ibadatku tidak sama dengan ibadat kamu, dan Tuhanku tak sama dengan Tuhan kamu. Kemudian kita tengok maksud tadi tu, ianya adalah berkaitan dengan sembahan, yakni berhala-berhala dan sekutu yang orang-orang kafir tu jadi-jadikan ataupun ada-adakan. Seterusnya ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Maksudnya, dan kamu bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. So kat sini nampak perbezaan yang ada dekat sini. Maksudnya kerana itu ibadatku sama macam tadi, dan tidak sama dengan ibadat kamu, dan Tuhanku tidak sama dengan Tuhan kamu. Yakni sembahan yang aku sembah ni adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tiada sekutu baginya. Yakni tak sama dengan orang-orang kafir tadi sembah yang mereka ada-adakan tadi. Kemudian ayat keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan maksudnya, dan aku bukannya penyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Jadi ayat yang keempat ni merupakan ayat penguat bagi ayat yang pertama tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia ayat penguat bagi ayat yang pertama. Jadi ayat yang kelima pula, wala antum abiduna ma a'bud. Maksudnya, dan kamu juga bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ni kalau kita perhati merupakan satu ulangan untuk menguatkan ayat yang kedua, supaya tak ada ruang untuk kecelaruan setelah ditegas dan diulang dengan segala cara penegasan.
Kemudian diintipatikan hakikat perpisahan yang tidak mempunyai titik pertemuan. Kelainan yang tidak ada keserupaan. Perceraian mungkin bertemu dengan perbezaan yang mungkin bercampur. Maksud kat sini, maksud ayat ni, kalian tidak mahu menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan syariatnya dalam beribadah kepadanya, melainkan kalian telah membuat sesuatu dari diri kalian, semuanya atas sesuai dengan hawa nafsu diri. Jadi untuk ayat 4 dan kelima ni, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi untuk ayat 4 dan kelima ini, ayat ni menerangkan, yakni aku tidak akan melakukan penyembahan seperti yang kalian lakukan. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan takkan pula aku ikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, sesuai dengan apa yang disukai dan diredainya. Kerana itulah disebutkan oleh firman-Nya, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Aku di sini, kamu di sana, tiada jambatan, tiada titian dan tiada jalan yang menghubungkan di antara kita. Ini adalah perbezaan di antara orang Islam dengan kafir Quraisy. Satu perpisahan yang syumul dan satu perbezaan yang amat jelas dan halus. Jadi untuk lakum dinukum waliyadin ni, Imam Bukhari telah menyebutkan bahawa dikatakan lakum dinukum bermaksud untukmu lah agamamu, yakni berkenaan kekafiran. Manakala waliyadin, untukku lah agamaku. Imam Bukhari mengatakan bahawa maksud untukku lah agamaku, yang ini adalah berkenaan agama Islam. Jadi untukku agamaku ialah Islam. Jadi alhamdulillah, setakat itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan perbentangan bagi tajuk yang kami bawakan pada hari ini, iaitu tafsir surah Al-Kafirun, dan saya akan membicarakan berkenaan dengan perbahasan topik surah Al-Kafirun yang telah dinyatakan oleh Syekh Said Qutb dalam kitab Fizil Al-Quran. Nama saya Abdullah Arif bin Budiman Razi, D191111509. Baik, untuk yang perbahasan yang pertama adalah sistem tauhid tidak bertemu dengan sistem syirik. Maksud kata kat sini, perpisahan tersebut mustahil untuk kita temukan kembali. Maksudnya mustahil lah untuk kita temukan antara sistem tauhid dengan sistem syirik. Sistem syirik ni sistem akidah agama lain lah, agama kafir seperti Kristian, Hindu dan sebagainya. Baik, seterusnya perbezaan antara sistem tauhid, akidah kita Islam, dan kafir, akidah orang-orang kafir, adalah dari segi asas i'tiqad, iaitu pegangan dasar kefahaman, hakikat sistem hidup dan tabiat agama. Sebagai contoh, agama Kristian yang mempercayai tentang Trinity, iaitu adanya Tuhan, anak Tuhan dan Mary, atau apa tu, kira macam ibu Tuhan, ibu kepada anak Tuhan tu lah. Manakala dalam Islam tidak mempercayai
tentang perkara tersebut, kita hanya mempercayai bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Allah yang Maha Esa. Terusnya akidah sistem tauhid ni, ia menentukan sumber tempat manusia menerima akidahnya, syariatnya dan kefahaman terhadap kehidupan. Nak cakap kat sini, yang Islam ni merangkumi segenap aspek dalam kehidupan lah. Kalau kita lihat dalam fiqh, dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar perkara, Islam telah letakkan garis panduan yang tertentu. Baik, seterusnya seluruh kehidupan ditegakkan di atas asas ini tanpa bercampur dengan sebarang bentuk syirik, sama ada syirik kecil ataupun syirik besar lah. Maksudnya Islam ni terpelihara, suci, terhindar daripada segala perkara-perkara yang negatif lah. Dan seterusnya penulis mengatakan di sini, golongan yang mencampurkan antara jahiliah dan sistem keimanan, kefahaman keimanan tentang Islam ini adalah lebih degil berbanding dengan golongan yang tidak pernah kenal apa itu akidah yang benar. Maksud kata, contoh seperti golongan liberal, golongan sekular dan sebagainya lah. Dan perlu di sini kepada pendakwah untuk menjelaskan kepada masyarakat berkenaan dengan pemisahan antara sistem tauhid dan sistem syirik. InsyaAllah saya akan pergi ke topik yang kedua. Seterusnya berkenaan dengan topik yang kedua, iaitu sikap yang betul bagi pendakwah. Penulis meletakkan topik yang kedua ini berkenaan dengan pendakwah lah. Dia sambungan daripada topik yang tadi sebenarnya. Baik, campur aduk kepercayaan dan amalan yang rosak dan baik itu kadang-kala memberi harapan kepada seorang pendakwah untuk menarik mereka bila ia mengiktirafkan mana-mana aspek dari kepercayaan dan amalan yang betul dan cuba membetulkan mana-mana aspek yang rosak. Tetapi godaan dan harapan ini amat membahaya. Maksudnya kat sini, kadang-kala seseorang pendakwah ini merasakan bahawa sistem ataupun cara yang dibawa oleh amalan-amalan daripada orang kafir, orang-orang jahil, mereka kadang-kala mempercayai sistem tersebut ada betulnya untuk digunakan dalam tujuan untuk berdakwah dan sebagainya lah. Dan hakikat sebenarnya perkara itu tidak dibolehkan. Seperti yang saya nyatakan yang tadi, bahawa sistem tauhid dan sistem syirik ini tidak ada pertemuan antara kedua-duanya. Mustahil untuk dipertemukan. Baik, penulis menyatakan bahawa satu-satunya solusi jalan keluar adalah keluar secara keseluruhan daripada jahiliah. Maksudnya tidak menggunakan apa-apa cara yang dibawa oleh sistem syirik itulah, jahiliah tu tadi, dan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Maksudnya menggunakan segala garis panduan yang telah Islam letakkan dalam gaya hidup, dalam cara kehidupan. Khususnya di sini dalam berdakwah lah kan. Sebagai seorang pendakwah, dia perlu menggunakan apa yang Islam telah letakkan dari segi akhlaknya, dari segi adabnya, dari segi ilmunya yang perlu ada dan sebagainya lah. Dan kejelasan gambaran ini, iaitu pemisahan antara tauhid dan syirik itu, merupakan batu asas dalam berdakwah. Baik, penulis mengatakan bahawa tugas utama seseorang pendakwah adalah membawa masyarakat mengikuti jalan hidup yang sebenar, yang betul, tanpa adanya ampu bertolak ansur sama ada sedikit ataupun banyak dari agama mereka lah, daripada mad'u tersebut. Maksudnya tiada
dalam berdakwah tu dia tak ada, walaupun apa macam mana, dia tiada ampu mengampu. Maksudnya dia ada macam tarik tali dan sebagainya lah. Tetapi dia berbeza dengan uslub. Kalau kita bicara berkenaan dengan uslub, kita kena tengok madu'u tu, ciri-ciri madu'u tu macam mana dan sebagainya lah. Baik, di sini dia jelaskan berkenaan dengan itulah, tak ada pencampuran sistem tu. Itu yang perkara yang asasnya lah. Dan penulis nyatakan bahawa para pendakwah hari ini sangat-sangat memerlukan kepada perpisahan yang tegas inilah. Mereka amat perlu kepada kesedaran bahawa mereka sedang mengembang semula Islam di dalam satu alam sekitar jahiliyah yang menyeleweng, atau dalam kumpulan manusia yang lalai daripada akidah yang pernah mereka kenal. Penulis nyatakan bahawa pendakwah zaman sekarang ni perlu jelas tentang pemisahan antara sistem tauhid dan sistem syirik ini. Kerana kita dalam usaha untuk mengembang semula Islam dalam kehidupan masyarakat yang bermacam-macam. Baik, seterusnya topik yang ketiga adalah perpisahan yang mutlak di antara akidah tauhid dan akidah syirik. Ni kira macam kesimpulan daripada dua topik yang atas tadi. Kemudian nyatakan bahawa di sana tiada penyelesaian separuh-separuh, tiada pertemuan di separuh jalan, dan tiada dakwah sekadar membetulkan yang cacat. Maksudnya penyelesaian perlu secara menyeluruh, tidak separuh-separuh jalan, tidak hanya membetulkan yang cacat sahaja, meninggalkan perkara yang merasakan benda tu betul, ada betulnya. Jadi bagi kita tak perlukan kepada pembetulan. Tapi hakikat sebenarnya cara tersebut masih mengambil kefahaman jahiliah yang diamalkan oleh agama mereka. Dan dakwah kepada Islam adalah sama dengan dakwah di zaman permulaan, iaitu pemisahan yang putus dari jahiliah. Maksudnya dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah pun memutuskan antara sistem tauhid dan sistem jahiliah ini, dan cara tersebut terus kekal dengan dakwah pada zaman kini, masih relevan, masih perlu kita ikut guideline tersebut. Tidak perlu kita mencampur adukkan dengan sistem jahiliah yang diamalkan oleh agama lain lah pada masa kini. Seterusnya, agama Islam ialah agama tauhid yang bersih, akidah dan syariatnya dari Allah yang tunggal tanpa sekutu baginya. Di situ kita faham bahawa agama Islam ni agama yang bersih, tiada pencampuran antara perkara-perkara negatif lah. Dan tanpa pemisahan yang mutlak ini, kekeliruan, kekaburan dan budaya bermuka-muka akan terus kekal dalam kehidupan masyarakat kini. Dan di situ kita fahamlah kenapa penulis mengatakan daripada awal tadi bahawa sistem tauhid ni perlu dipisahkan daripada sistem jahiliah. Dan sekarang kita jelas bahawa pemisahan itu perlu ditegaskan untuk mengelakkan daripada sebarang kekeliruan, kekaburan dan budaya bermuka-muka. Maksudnya orang munafik kan, depan kita tengok macam okey, Islamnya baik, tetapi bila di belakang kita dia mengamalkan amalan jahiliah dan sebagainya. Seterusnya yang terakhir, dakwah Islam tidak boleh ditegakkan di atas asas-asas yang lemah. Dakwah Islam perlu ditegakkan di atas asas-asas yang tegas, terus terang, berani dan jelas. Dan kita faham kat sini peranan seorang pendakwah lah, perlu tegas dalam menjalankan aktiviti ataupun usaha dakwah ini. Tidak perlu mencampur adukkan dengan sistem jahiliah dalam uslub dakwah tersebut. Perlu berani dan terus terang dan jelas bagi membawa masyarakat kepada kefahaman Islam yang sebenar.
Baik, itu sahaja bahagian saya tentang perbahasan topik surah. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ismail. Nombor metrik di 1831148 Baik, jadi saya akan teruskan pembentangan, iaitu bahagian saya pengajaran daripada surah Al-Kafirun. Jadi dalam surah Al-Kafirun ni ada 3 aspek pengajaran, iaitu aspek yang pertama adalah penyembahan, aspek yang kedua ialah peribadatan, dan aspek yang ketiga adalah aspek peraturan dalam beragama. Jadi apakah aspek penyembahan ini yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ni? Jadi aspek penyembahan ialah sesungguhnya golongan mukmin hanya menyembah atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mempersekutukannya. Maka manakala golongan kafir pula menyembah sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kata orang Islam ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Tuhan yang satu, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Jadi orang kafir ni pula menyembah sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembah pokok, sembah manusia, sembah binatang dan lain-lain lagi yang tak membawa manfaat kepada manusia. Jadi bezanya orang Islam sembah Allah, orang kafir sembah selain daripada Allah, sembah binatang, sembah haiwan dan sebagainya. Macam saya sebut tadilah. Okey, mereka ni macam saya sebut tadi, mereka menyembah berhala, patung, sesama manusia, malaikat, bintang dan berbagai lagi sembahan yang terdapat dalam ajaran mereka. Okey, yang seterusnya dalam aspek peribadatan. Di antara Nabi SAW dan orang-orang mukmin dengan golongan kafir tiada titik pertemuan dalam aspek peribadatan. Maksudnya orang Islam dengan orang kafir ni cara beribadat ni sangat berbeza. Orang Islam kita beribadat kepada Allah ni dengan penuh ikhlas, khusyuk dan tawaduk. Orang kafir ni pula sembah Tuhan mereka ini. Kadang-kadang mereka ni menipu dengan Tuhan sendiri. Kadang-kadang mereka ini menipulah kan. Mereka ni yang kata khianat dengan Tuhan mereka sendiri kan. So kadang mereka orang kafir ini sendiri yang menyembah berhala ini, mereka sendiri berfikir Tuhanku bukan boleh tolong pun, tapi dia orang tetap sembah juga Tuhan tu. Tuhan yang mereka sembah yang tak boleh tolong, yang dia orang kata tak boleh tolong tu, tapi dia orang tetap sembah. Jadi itu beza dia. Orang Islam beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas kepadanya dan mengikut tata cara Islam, tata cara syariatnya. Mereka ini tidak syirik kepadanya dan tidak menukar syariatnya. Manakala golongan kafir jelas mereka melakukan syirik dalam peribadatan mereka. Dan mereka beribadat mengikut cara ciptaan akal mereka sendiri atau mengikut hawa nafsu mereka. Nampak? Dekat sini jelas bahawa orang Islam beribadat kepada Allah dengan ikhlas dan penuh khusyuk. Orang kafir pula diorang ni melaku syirik, sembah berhala, sembah patung kan, sembah selain daripada Allah. Jadi mereka ini buat sembahan mereka ini mengikut hawa nafsu mereka, mengikut akal fikiran mereka sendiri. Okey, yang terakhir sekali iaitu aspek peraturan dalam beragama. Jadi asas bagi seluruh ajaran Islam dan peraturannya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manakala semua aliran kekufuran pula berasaskan hawa nafsu atau akal pemikiran yang terbatas. Jadi kalau kita umat Islam, kita dalam setiap ajaran kita itu semuanya asas daripada tauhid kepada Allah. Maksudnya kita kena kenal siapa itu Allah, kena tahu apa itu sifat 20 dan macam-macam lagi lah kan. Macam mana kita nak kenal Allah tu. Jadi asas bagi seluruh ajaran Islam adalah tauhid kepada Allah. Bagi aliran kekufuran pula ataupun bagi aliran orang kafir pula, mereka ini berasaskan hawa nafsu.
Mereka ni berdasarkan hawa nafsu ataupun logik ataupun akal fikiran mereka sendiri je. Sebab bagi mereka kalau nampak benda sesuatu itu macam logik ke apa ke, diorang terus sembah macam tu. Macam ajaib sikit ke, diorang terus sembah. Jadi seterusnya saya akan sambung. Islam merupakan sistem hidup yang berasaskan sumber Rabbani, iaitu sumber wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sistem kafir pula bersumberkan dengan sumber-sumber dunia yang cacat dan tercela. Maksudnya kalau kita tengok Al-Quran, Allah turunkan wahyu itu rahmat bagi sekalian alam. Maksudnya setiap zaman boleh guna hukum Al-Quran tu. Sebab apa, dalam Quran ni kalau kita ikut dari segi subjek lah kan, dalam Al-Quran ni di mana ada sejarah, ada biologi, ada fizik, ada kimia, ada bio. Saya sebut dah tadi kan. Okey, macam-macam, ada matematik, ada semua ada dalam tu. Pasal bintang, matahari, semua ada dalam tu. Jadi orang kafir ni dia guna untuk orang kafir ni, kehidupan diorang berlandaskan akal logik diorang saja. Akal logik diorang saja yang menggunakan sumber-sumber dunia yang cacat sila. Sebab dunia ni hanyalah pinjaman semata-mata yang ada cacat celah. Jadi orang yang mengamalkan ajaran Islam menuju kepada Allah. Orang yang mengamalkan ajaran kafir atau syirik semakin jauh daripada Allah. Jadi orang yang amalkan ajaran Islam itu akan dekatkan diri, automatik dia akan dekatkan diri dia kepada Allah. Jadi kalau orang yang mengamalkan syirik ni, dia akan rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja pada saya. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Ahmad dan saya akan membentangkan bayangan saya, iaitu kesimpulan surah Al-Kafirun. Jadi untuk poin yang pertama, surah Al-Kafirun menegaskan bahawasanya Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW dan umat Islam adalah berbeza dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi poin pertama dia menerangkanlah bahawa Tuhan yang kita sembah cuma ada satu, tetapi Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir ni ianya mempunyai banyak Tuhan. Macam contoh dia, diorang ada banyak patung yang diorang akan sembah. Contoh dia macam Buddha. Orang Buddha dia mempunyai banyak lah patung-patung sembahan diorang. Ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk haiwan, ada yang berbentuk manusia memegang senjata. Tapi kita umat Islam, Tuhan yang disembah cuma satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada Tuhan yang lain yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya poin yang kedua pula adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam adalah berdasarkan keikhlasan hati dan bersih dari perkara yang syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya adalah berbeza dengan ibadah atau penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi poin yang kedua ni dia menerangkanlah bahawa ibadah yang umat Islam lakukan ini dia tak pernah berubah daripada dulu. Contoh dia macam solat daripada dulu kita solat 4 rakaat, solat zuhur, solat asar 4 rakaat, solat subuh 2 rakaat, solat maghrib 3 rakaat dan solat isyak 4 rakaat. Benda ni tak pernah berubah-ubah. Maknanya tak adanya kita buat solat subuh 4 rakaat ke, tak pernah. Dan tapi orang-orang kafir ni, ibadah diorang tu kadang-kadang boleh bertukar-tukar lah. Contoh dia macam ada hari diorang akan letak makanan kat depan tu, lepas tu diorang berdoa, diorang sembah, diorang letak makanan dekat depan patung tu, lepas tu diorang berdoa lah, doa lah apa yang diorang nak. Dan ada hari dia diorang tak letak pun makanan tu, tapi diorang masih lagi berdoa. Diorang nyalakan colok diorang tu, lepas tu diorang berdoa-doa kan. Atau ada hari dia diorang tak buat apa-apa, diorang tak sembah pun. Jadi benda ni dia berubah-ubah. Diorang macam lakukan ibadah diorang tu bergantung kepada mood diorang. Jadi itu telah membezakan lah antara ibadah yang kita lakukan dengan ibadah yang umat Islam lakukan dan ibadah yang orang kafir lakukan. Dan poin yang terakhir adalah surah Al-Kafirun menceritakan tentang penolakan Rasulullah SAW terhadap kaum kafir yang mencampurkan keimanan dan ibadah yang diajarkan kaum kafir kerana ianya mengandungi kemusyrikan.
Jadi surah Kafir ni menceritakan tentang penolakan Rasulullah terhadap ajaran kaum kafir ni. Sebab apa yang diorang ajar tu dia mengandungi kemusyrikan lah. Maknanya mungkin diorang ajar perkara-perkara yang umat Islam dilarang buat, sebab mungkin boleh menimbulkan perkara-perkara yang syirik ke. Jadi Rasulullah menolak terus ajaran diorang ni. Dia sebab untuk menjaga martabat Islam. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.